Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Okey, sepatutnya chapter 10 ni tutorial dia bila saya tengok balik dalam RPS kan, rancangan pengajaran semester ni, dia punya tarikh untuk masuk adalah pada 24 minggu 24 bulan 10 hingga 28 bulan 10. So kita dah cepat lah untuk masuk tutorial. Okey, kuliah dah lama lah sepatutnya. Okay, tak apalah. Kita awal, nanti lebih masa kita akan buat soalan pasir. Okey, so dalam bab 10 ini kita ada 5 subtopik. Okey, subtopik yang pertama dan kedua adalah mengenai mechanical wave. Dan 10.3 sehingga 10.5 adalah berkenaan dengan sound wave. So dia relate tapi tak banyak lah. Tetap wave tapi dia tak banyak. Bab 10 ni mechanical wave ni more kepada chapter 9. Ada sikit-sikit lah yang sama lah. Memang sama pun. Okay, sound wave ni dia sikit je sama. Okay, kita tengok dulu bahagian yang pertama, properties of wave 10.1. Okay, so 10.1 ni dia ada 4, iaitu define wavelength and wave number. Saya rasa awak tak tahu benda tu, wavelength tu apa. Okay, so wavelength ini adalah simbol dia. Simbol wavelength adalah, saya tulis kat sini lah. Wavelength adalah lambda lah kita panggil. Jangan terbalik tulis, selalu pelajar akan tulis lambda dia macam ni. Yang ni yang betul, dia akan tulis H. Macam tu. Yang ni salah, yang ni H. Okay, so tulis betul-betul lambda. Okay, simbol tu panggil lambda tapi nama dia wavelength lah yang ni. Okay, wavelength. Okay. Next adalah wave number. Wave number ni adalah K kecil. So K ni banyaklah kita guna. Okay, wave number adalah K. Next adalah solve problems related to equation progressive wave. Okay, equation ni nampak, ya Allah madam, nampak susahnya. Tu dia hampa. Map macam tu lah hampa. Kalau tengok panjang sikit ya, kata susah lah. Okay, kenapa kita ada XT ni? XT ni nanti kalau dia bagi nilai, kita letak je lah. Tak ada apa pun. Yang kita akan selesaikan adalah yang belakang ini. Yang belakang ini. Omega T KX. Contoh lah dia kata calculate displacement bla 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 at T equal to 0, X equal to 2 katakan. So jadi kita masuklah Y, X tadi dia kata 2, T kita kosong. Jadi bila kita nak masuk dalam, katakan dia bagi 5 sin 2 pi T tambah KX ni, kita kata 4 pi X contoh kan. So jadi kita masukkanlah, yang ni adalah tadi X. Jadi X kena masuk 2, T kena masuk kosong. Just notation je lah kat depan ni untuk kita masukkan nilai T dan X. Okay, contoh sahaja. Okay, sekarang kita, nanti saya tunjuk detail apa masuk Y, apa masuk X. Okay. C pula, discuss and use particle vibrational velocity. Okey, untuk yang ini, velocity kita ada dua. Satu V particle, satu V wave. V wave ni saya tak risau. V wave ni awak dah belajar masa SPM, iaitu V equal to F lambda. Yang tu adalah V wave lah. V particle ni, vibrational particle ni yang kita akan belajar nanti. So dia ada dua. So kena hati-hatilah kalau vibrational tu untuk particle. Kalau wave tu macam biasa. Awak kira. Okey, D pula, apa yang kita akan discuss adalah dua jenis graf, Y against T dan Y against X. Apa yang kita boleh perolehi daripada Y against T dan apa yang kita boleh perolehi daripada Y against X. So jangan keliru. Okey. So kalau sebelum ni kita dah belajar mengenai frekuensi kan. Frekuensi tu dia cerita mengenai how many cycles in 1 second. Okay, K ni pula menceritakan how many cycle in 1 meter. Okay. So K ni formula dia adalah 2 pi
over lambda. Okey. Sebenarnya frekuensi ni kalau dia cerita, kita boleh katakan dia juga adalah omega. How many second in 1 second? Okey, sebab dia punya formula 2 pi over T. So kita boleh katalah how many cycle in 1 second. Yang ni how many cycle. Okey, 1 cycle 2 pi radian kan in 1 meter. So K, itu K. Next. Saya nak cerita pula mengenai equation Y ni. Apa yang dimaksudkan Y ni? Okay. Okay, dalam bab ni Y ini, okay, Y ini adalah displacement. Okay, sebelum ni X lah kan, displacement. Okay. A ni pun adalah maximum displacement. Okay, max displacement. Yang ini adalah function sin lah. Okay, kalau kita bagi sin, selalunya dia memang sin lah, syllabus awak sin. Okay, omega ni saya tak perlu perkenalkan lagi. Omega ni apa dia? Okay, T ni time lah. Okay, plus dan minus ini saya kena kenalkan dekat awak lah. Sebab dia punya ni awak tak biasa jumpa lagi. Plus ini bermaksud wave bergerak, wave propagate to Masya Allah Farhana. Okay, propagate to the left. Okay, dia terbalik lah dengan kita punya reference sebelum ni, positif kanan kan. So kena ingat yang itulah. Okay, next dia punya tolak ini adalah wave propagate. Saya tak tulis ayat tu, to the right. Okay, so yang ini K tadi saya kata apa? Wave number. Okay, wave number. So unit dia apa? Unit wave number ni adalah per meter lah, ataupun per cm, ikutlah. Ikut paksi X tu, dia ikut yang ini akan unit dia, unit follow lambda. Okay, kalau lambda sebab dia ada lambda kat sini kan. So kalau lambda dia unit meter, dia per meter lah. Kalau dia unit cm, per cm lah. Okay. So yang macam amplitude ni lah. Amplitude ni akan ikut unit displacement. Kalau displacement tu cm, mm. So hati-hatilah bila kita nak substitute dalam calculator tu. Pastikan awak tukar kepada unit SI lah. Kecuali dia tak kisah. Tak kata state in SI unit. Okay. Clear ah? Okay. So okay, so sekarang kita tengok contoh. Contoh satu je lah sebelum kita pergi kepada V dan juga Y against T, Y against X graph. Okay. So katakanlah saya ada equation Y X T equal to 10 sin 10 pi T plus 4 pi X. Okay. So dia katakan kita, kalau awak dapat equation ni, compare dengan general. General yang mana? General yang ini. Y X T equal to A sin omega T plus KX. Madam, kenapa tak tulis plus dan minus? Sebab dia bagi kat sini plus, kita tulis je lah plus. Okay. Kalau kata dia bagi minus, kita tulis minus. Okay. Boleh jadi tak kalau X tu duduk di depan? Contoh contoh dia bagi macam ni. Y X T 10 sin 4 pi X plus 10 pi T. Boleh tak jadi macam tu, madam? Boleh, tak ada masalah. Tapi awak kena tahulah, yang melekat dengan T tu adalah omega, yang melekat dengan X itu adalah K. Okay, so kita compare. Satu benda yang saya terlupa nak tulis di sini adalah Y tu unit apa. So kita kena tulis dululah yang tu. Where, nak check. Y in meter. Okay.
in second, X in centimeter. Boleh jadi ke benda? Boleh. Okay. Dia suka hati dia nak bagi. Okay. So, kita tahu dah. Oh, maksudnya amplitude kita ni. Okay. Kita bulatkan lah. Okay. Bulatkan. Oh, amplitude 10. Tengok unit dia. Unit Y. Jadi, amplitude adalah 10 meter. Okay. Settle. Tu kita tengok pula omega. Omega dia adalah 10 pi. Jadi, omega sama dengan 10 pi radian per second. Next, kita tengok K. K ini, okay, K adalah 4 pi. K sama dengan 10 pi per sentimeter. Sebab apa? X kita ni dalam cm, maka K ni kena dalam cm. Sebab kita nak cancel out. Kalau kata 10 pi sentimeter per sentimeter darab dengan sentimeter. So, kita boleh cancel lah. Macam tu. Jadi, dia kena sama dengan unit X. Unit lambda. Lambda tu berada pada X. Okay, faham lah? Buat macam tu. Compare. Barulah kita dapat. Tak larilah maklumat dia. Katakan daripada equation ni, dia suruh cari frekuensi sama dengan apa. Lambda sama dengan apa. So, frekuensi ni kita tahu dah dia ada kaitan dengan omega. Lambda ni ada kaitan dengan K. So, omega sama dengan 2 pi F. Jadi, kita punya F sama dengan apa? Omega 10 pi bahagi dengan 2 pi lah. So, kita akan dapat 5 Hz. Ataupun 5 per second. Okay, K pula formula dia 2 pi over lambda. Jadi, kita nak tahu lambda, 2 pi bahagi dengan K. So, K kita berapa tadi? 10 juga. Jadi, samalah dapat 5 sentimeter. Jangan meter lah. Sebab lambda ni ikut unit X juga. Ikut unit K. Ini sentimeter. Okey, boleh lah? Okey, itu basic je lah. Okey, sekarang kita nak tengok pula velocity. So, kita ada dua velocity. Satu dia sebut kat situ particle vibrational velocity. Okey. Dan satu lagi wave. Selalunya dia sebut simple je lah. Wave velocity. Okey, particle vibrational velocity ini melibatkan partikel dalam wave tersebut. Wave terbentuk disebabkan oleh vibration partikel. Dia vibrate. Lepas tu dia transfer energi dekat molekul sebelah dia. Molekul sebelah dia transfer pula energi ke molekul sebelah dia dan menyebabkan benda tu berlaku sentiasa dan menyebabkan wave terjadi. Jadi di sini adalah menceritakan berapa laju partikel tu vibrate supaya boleh menghasilkan wave. Yang ini pula yang awak nampak ombak dekat laut tu lah macam ombak. So berapa laju dia dia bergerak. Okey, kalau dululah kan masa saya dekat U, subjek pelajar yang ambil biologi dia kena buat satu eksperimen bagaimana mengukur wave punya velocity tu dekat laut. Jadi dia orang ambil satu botol, tu ikat dengan tali lah supaya tak terlepas ke sana kan, ke tengah laut. Jadi depa baling dekat laut tu, nanti dia punya botol tu bergerak. Nanti depa ukur lah. Saya pun tak belajar yang tu, pelajar bio yang belajar yang tu. Cara ukur lah. Okay, so kat sini particle vibrational velocity ni senang saja. Awak dah belajar dalam chapter 9 sebenarnya, iaitu kita kena derive from equation yang atas tu, Y tu. Okey, yang ini awak dah belajar dah. V sama dengan F lambda. Saya tak risaulah. Memang yang ni awak faham dah. Okey, partikel ni, so Y kita katakanlah tadi saya ambil general sahaja nah. Sin omega T, katakanlah plus lah. Plus KX. Okey.
So kita nak dapatkan V partikel tu, kita kena differentiate Y. So macam biasalah. Okay, minta maaf lah tertulis pula. dt. Okay, so kita ambil D, tulis balik. Kita ambil equation Y ni, kita masukkan lah. A sin omega t plus kx untuk kurungan dt. Okay, tak faham awak boleh pause lah nanti lah. So kita tengok kat sini A tak perlu differentiate. Differentiate sin omega t plus kx over dt. Senang je, sama je macam awak buat sebelum ni. Jadi kita akan dapat A darab dengan cos omega t plus kx. K darab dengan omega. So dapatlah omega, saya buat pi depan, jadi A omega cos omega t plus kx. Itu sahaja. So kalau dia bagi nilai A omega tu, just substitute sahajalah. So ini adalah general je. So yang inilah yang kita panggil vibrational particle. Velocity V particle lah saya tulis. Okay. So bergantung kepada equation yang diberi. Okay. So kita dah belajar 2V. Satu vibrational. Yang kedua adalah V particle. Okey, sekarang kita tengok pula types of graph lah. Kita ada dua, Y against T dan juga Y against X graph. Okay, kita tengok dulu. Yang ni basic, awak tahu lah. Okey, katakanlah saya ada kat sini graph sinusoidal. Ini 4 lah katakan. Sini 2, 4, 6. Okey, apa yang kita boleh dapat daripada sini? Yang pertama, expression. Okay, yang pertama kita boleh dapat period. Okey. So yang kedua kita boleh dapat omega. Lepas kita boleh dapat omega, kita boleh tahulah dia ni apa, function apa. Yang keempat kita boleh tahu apa lagi? Kita boleh tahu expression. Lepas kita tahu semua tu expression ni apa? Equation dia lah, expression dia. Okey, so bagaimana kita nak tahu period? Okey, period adalah one complete oscillation daripada mula sini sampai sinilah kan. Okay, so kita ada apa kat situ? Kita ada period. Period sama dengan 4 second. Jadi satu lagi kita boleh tahu apa lagi? Sebelum expression ni kita boleh tahu amplitude. Amplitude kita adalah 4. Amplitude kita kata 4 meter. Okay. Ada lagi tak? Okay. Jadi dekat sini kita tak boleh nak buat expression sebab kita tak ada lambda. Jadi kita perlukan graf lagi satu untuk cari lambda. Okey. So kat sini tak apa, kita cari dulu omega. Period kat sini kita dah dapat 4 second. Omega kita kena bahagi 2 pi bahagi dengan 4. Kita akan dapat 0.5 pi. Saya suka tulis dalam pi sebab kita nak masukkan dalam expression ni dalam pi lebih mudah lah. So, radian per second. Okay, function kita adalah function sin lah. Memang syllabus kita dah. Expression ni kita boleh tulis siap-siap dah. Tapi, okay, apa yang kita tak cukup adalah okay, Y A sin omega t plus minus kx. Okay, A ni kita ada masalah. Kita dah ada dah 4. Kita ada sin omega tadi dapat 0.5 pi. T jangan lupa. Tambah tolak K tak ada. Okay. So sekarang saya tak boleh nak tulis habis lagi. Jadi yang kita tak ada adalah K. Lagi saya bagi graf satu lagi. Okay. Dan satu lagi kita tak boleh nak tentukan plus ataupun minus. Okay. So kalau soalan tu dia bagi move. Okay. Propagate to the left. Okay. Dia kata propagate. Sorry lah, propagate to the right lah. Propagate wave. Propagate to the right. Okay, so kita taruh to the right. So to the right adalah negatif. Kita kena ambil yang negatif ini, tolak. So kita dah ada dah Y for sin 0.5 pi t tolak kx. Habis.
Okey, so bagaimana kita nak dapatkan K ni? Jadi kita perlukan lambda. Kalau dia bagi lambda, kita boleh kira lah. Kalau dia bagi graf juga, okey, kita boleh kira sekejap. Okey, katakanlah graf kita ni contoh je nah. Graf kita ni Y against X kita. Okey, Y against X kita ini dia bagi untuk graf ni lah. Saya bagi contoh je, kalau kira tak kena tu minta maaf lah. Okey. So, dekat sini dia bagi dekat Y against X, maka one complete oscillation. Ingat tak saya kata one cycle over 1 meter adalah lambda. So, ini adalah lambda lah. Ini lambda kita. Okey. Sebab kat sini X, maka kat sini adalah lambda. Lambda kita 1 cm. Jadi, kita bolehlah kira K. K sama dengan 2 pi over lambda. Jadi, lambda kita 1 cm, K kita sama dengan 2 pi per cm. Jadi kita boleh tulis formula dekat sini. Y expression kita 4 sin 0.5 pi t minus 2 pi x. Okey. So dia kena samalah dengan unit x ni. Kalau awak nak tukar pun tak ada masalah. Okey. Kalau nak tukar, bahagi dengan 1 eksponen negatif 2. Kalau nak tukar di pi ni. Okey, nak tukar di K ni, dia kena bahagi dengan apa? 2 pi bahagi dengan 1. Yang ni dia bagi dengan 1 cm. Kalau awak nak tukar dia dalam unit meter, kena bahagi dengan... Okey, so kena bahagilah 2 pi bahagi 1 eksponen negatif 2. So dapat dia punya apa ni, dia awak kan tak dapat 2 pi lah, awak kan dapat 0 point something lah kan. 0 point apa, ratus lah kat sini. Awak kan dapat 200 kah? Okey, 200 pi x. Okey, so jangan lupa tulis. Ni dah habis dah. Jangan lupa tulis where apa. Kalau kat sini dia tulis apa? Okey, kalau kat sini dia akan jadi macam ni lah. Where y in apa? In meter. Okey, meter. T in second. X in centimeter. Tulis macam tu. Sebab saya tak tukar ni tadi. Kalau awak tukar, tulislah in meter juga. Awak boleh gabung lah. Where y and x in meter, t in second. Okey, habis dah subtopik 10.1. Okey, sekejap lagi kita masuk example pula. Okey, saya ambil satu example sahaja nah, sebab saya takut video ni panjang sangat. Wah, boring pula kan. Okey, saya ambil example 10.1. Example ni ada dalam awak punya modul lah. Kalau tengok sendiri tu insya-Allah boleh faham. Kalau tengok lama-lama kan. Jadi saya ambil ini satu, saya terang satu. Okay, so soalan dia kata a progressive wave is represented by equation y x t 2 sin pi t minus kx. Jadi pada sini kita dah boleh tengok dah. Okay, dah boleh tengok. Kita nampak saja equation dia macam ni. Kita terus boleh tulis. Saya tulis kat tepi ni dulu nah. Compare y equal to 2 sin pi t. Medium saya malas lah nak buat. Suka hati awak lah. Tapi yang nak belajarnya awak. Okay, kebanyakan pelajar yang tak tulis ni dia payah sikit lah. Nanti dia lupa. Okay, jadi A sin. Yang dah nampak tu tak ada masalah. Yang tak ketahuan kalu. Lecturer saya sebut. Tak ketahuan kalu. Apa yang dia buat tu. Okay, yang saya dah bercakap kat orang. Saya dah salah dah. Okay. Omega T tolak KX. Okey, tolak di sini tulis siap. Oh, dia move to the right. Tahu dah. Okey, so A kita sama dengan 2. Check Y kita ni apa? Y and X centimeter. So, amplitude kita 2 cm. Okey, sama unit dengan Y kan? Jadi, omega kita ni berapa? Pi. Jadi, omega sama dengan pi radian per second. Saya conteng dulu kat sini. Lagi saya pandam. Kita tulis balik. K kita adalah pi juga. Jadi K ni unit dia apa dia? Yang ni pi.
Unit dia adalah sama dengan unit X, sentimeter per sentimeter negatif 1. Settle lah, kita compare. Jadi kita tulis balik lah. Saya tulis balik kat sini. A, amplitude kita sama dengan 2 cm. Omega kita sama dengan pi radian per second. K kita sama dengan pi juga per sentimeter. Sentimeter negatif 1. Jadi to the right. Okey, habis dah kita analysis ataupun kita extract maklumat daripada equation yang dibagi. So kita tengok kat sini dia tanya apa? Determine angular frequency. Okey, angular frequency ni berapa? Kita boleh dapat daripada omega kat sini. Kita dapat wavelength. Wavelength kita dapat daripada mana? K. Apa panau? Okey, lambda kan? Kita nak tahu lambda kan? Lambda. Next, kita nak cari period, frequency and wave speed. Apa beza angular frequency dengan frequency ni? Saya salah dah tadi ni. Okey. So, kat sini sebenarnya dia minta angular frequency ini adalah omega. Sorry nah. Ini frekuensi baru F. Okey, so kita nak period berapa, frekuensi berapa, dan juga the last one, the wave speed. Dia nak V wave. Sama dengan berapa. Okey. So, amplitude dah ada. Omega pun dah ada. Okey, kita nak cari lambda lah. K equal to 2 pi over lambda. K sama dengan pi. 2 pi bahagi lambda. Lambda sama dengan 2 pi bahagi pi. So, lambda kita dapat apa? Unit dia cm kan? Cm lah. 2 cm. Okey, dapat dah. Period pula. Omega sama dengan 2 pi over T. Jadi, omega kita pi. 2 pi over T. T sama dengan 2 second. Okey. So, frekuensi kat sini terpulang lah kalau awak nak guna 2 pi over 2 pi F kan. Omega sama dengan 2 pi F. F sama dengan omega bagi 2 pi pun boleh juga. Okey, so ataupun awak nak cari 1 over period pun boleh juga. Tak ada masalah. Yang ni simple je ni. Kalau awak tengok ni awak faham dah kan. Okey, next. Okey, soalan yang kedua ni dia suruh sketch. Dalam silibus awak dia tak sebut sketch tapi dia sebut discuss. Okey, bimbang kalau dia suruh sketch. Jadi saya ajak jugalah sketch displacement. Displacement ni y against distance. X lah. Okey, X tu adalah distance, displacement adalah Y. For progressive wave, yang ni syarat dia. Syarat dia nampak tak? Dia kata lambda. Satu oscillation sajalah, satu cycle saja. Okey, pada masa T sama dengan kosong. Apa dia lah medium. Okey, tak apa. Dia kata sketch displacement against distance. Buat dulu paksi dia. Cengik pula Pak Si Fahana ni pun. Okey. Y again apa dia nak? Again X. Jadi kita label sini Y, sini X. Boleh siap-siap dia bos cm kan? Kita bos cm. Okey. Di mana dia nak satu saja oscillation, maka saya akan lukis graf satu saja. Tak boleh lebih. Kalau awak lukis lebih, salah dah. Sebab dia nak satu lambda saja. So, ini adalah satu lambda. Okey, tadi kita baru lukis T sama dengan so. Oh, saya minta maaf. Tersilap. Ampun, bukan macam ni. Kena masukkan dulu. Kita tahu, okey, kat ni kita tahu kita kena lukis graf Y against X. Dengan syarat T sama dengan kosong. Okey, jadi kita masukkanlah persamaan T sama, value T kosong tu. XT kan. X kosong berapa tadi? 2 sin omega tadi pi pi T tolak pi X. Betul ke? Betul. Okey, jadi dekat sini kita kena masukkan kosong pada T kat sini. Jadi kita masukkan 2
sin pi kali kosong tolak pi x. 2 sin kosong negatif pi x. Macam tu. Jadi dekat sini hampa jangan duk kalau medium x dia tak bagi saja macam mana kami nak lukis. Bukan dia nak dapat nilai displacement ni, dia nak graph. Jadi kita dah dapat y dan juga x kat sini. Kita kena buang t. Jadi t dia akan suruhkan t kosong. Jadi kita pun lukis. Kalau kita lukis kat sini, yang ini bawa pergi depan, negative sign lah. Jadi negative sign terbalik dan one cycle. Y, cm, x pun cm. Okey. Negatif lah, negatif. Jadi kita tulis 2 kat sini. Sini negatif 2. Masukkanlah nilai omega yang kita period yang kita dapat tadi. Period kita dapat berapa tadi? Saya dah padam dah. Period kita akan dapat 2 second, betul? 2 second kat sini 1. Cukup lah. Kalau nak buat kat sini 0.5, sini 1.5 pun okey. Settle lah. Sat. Saya salah lagi. Ini against x. Jadi dekat sini kita bukan kena tulis kita bukan kena tulis period. Kita kena tulis sini adalah lambda. Okey, minta maaf lah. Lambda. Jadi lambda kita dapat tadi 2 cm juga. Kebetulan sama dengan period 2. Kat sini 1, 0.5. Sini 1.5. Kebetulan sama. Ini lambda lah. Habis. Inilah graf dia untuk soalan B. Okey, sekejap lagi kita tengok pula soalan C. Okey, sekarang kita tengok soalan C. Okey, soalan C ni berbeza sikit. Soalan C dia kata repeat soalan B. Maksudnya dia suruh juga kita buat graf Y against X. Tetapi tadi kalau T kosong, yang ni T sama dengan 0.5. So the first thing yang awak kena cari adalah T tu sebenarnya berapa kita nak masukkan. Yang tadi kita kena masuk 0 second. Yang ni 0.5 darab dengan period. Jadi kita kena cari dulu T tu. 0.5 darab period kita. Period tadi kita dapat 2 second. So kita akan dapat berapa ni? 1 second. Jadi barulah kita masukkan dalam persamaan X1 equal to 2. Okey, 2 persamaan asal dia tu 2 kan? 2 sin omega tadi pi. Pi darab 1 tolak pi darab X. Jadi kita akan dapat 2 sin pi tolak pi X. Yang ni madam nak tulis macam mana sebab hak ni nak tolak pi X. Dia tak ada X dekat dia. Kita tak boleh tolak. Okey, yang ini saya ajar kaedah substitution. Saya tak nak awak ikut kaedah. Bukan tak maulah, kalau awak boleh ikutlah. Okey, saya rasa soalan ni kalau kita buat, kita ikut kaedah gantian lebih senang lah untuk awak buat graf tu. Okey, kita nak kena ganti nilai X. Okey, kita kena ganti nilai X berdasarkan lambda dia lah. Lambda dibahagi dengan 4. Lambda bahagi dengan 4. Madam, pasti pun kena bahagi dengan 4. Yalah. Satu cycle ni, contohlah secara generalnya bentuk dia macam ni. Ini 1, ini setengah, 4. Jadi dia berubah setiap kali 1/4 daripada lambda. Jadi saya bagi lambda tu kepada 4. Lambda kita adalah 2 bahagi dengan 4. Jadi kita akan dapat berapa ni? 0.5 lah kan? Dapat 0.5. Jadi di sini X yang pertama saya kena masuk X equal to 0.5. Okey, kita akan dapat Y sama dengan apa supaya kita boleh dapat koordinat. Jadi kita pun masuk Y. Kalau kita masuk 2 sin pi tolak pi kali 0.5. Okey, saya dah tolong kirakan di sini supaya awak cepatlah nanti kan. So, bila saya masukkan 0.5 dekat persamaan ni, saya dapat 0.5 darab pi, saya akan dapat yang ini. Jadi, pi tolak ni saya dapat ini. Saya buat daripada belakang lah. Lepas tu, sin answer. Sin answer saya dapat 1. Pastikan dalam mode radian lah. Kalkulator dalam mode radian. Okey. So, kita dapat 1. Jadi, saya dapat apabila X sama dengan 0.5, kita dapat Y 2. Jadi, saya ada koordinat dekat sini menghasilkan
0.5. Oh, 1 tadi saya lupa nak substitute kosong. Sekejap kita patah balik. Okey. Y sama dengan 2. Okey, saya boleh dapat 1. Okey. Next, kalau saya substitute pula. Okey, saya ambil color lain lah supaya awak nampak. Color orange. Okey. Saya nak masuk X. Allah. Dia punya color hitam. Okey. Saya nak ambil X sama dengan apa? Selepas 0.5 saya ambil 1 lah. Kan? Dia berubah lambda dia tu kan. Kita nak tengok Y kita dapat berapa. Jadi Y sama dengan 2 sin pi tolak pi darab dengan 1. So kita dapat apa ni? 2 sin pi tolak pi akan dapat sin kosong. Jangan duk suka-suka hati ya, tekan sin kosong tu dapat berapa. Lagi duk syok sendiri. Sin kosong. Jadi kat sini 2 darab kosong dapat kosong. Jadi kita punya koordinat apabila X sama dengan 1, Y sama dengan kosong. Satu lagi tadi saya tertinggal untuk masukkan X sama dengan kosong. Jadi kita tengok X sama dengan kosong, Y sama dengan apa. Jadi Y sama dengan 2 sin pi tolak pi darab kosong. Nah, dekat X lah ni. Saya masukkan X ni kan. Kosong. Jadi 2 sin tolak pi tolak kosong. Pi lah kan. So sin pi. Jadi tekanlah sin shift pi dapat kosong juga. Kosong. Jadi koordinat dia kosong. So cukup lah. Saya rasa 3 titik ni dah cukup. Yang pertama ini. Yang ni yang kedua. Yang ini yang ketiga. So kita boleh lukis. Lukis dia macam mana? Kita ingat Y again X dalam cm. Ni pun dalam cm. Kita koordinat kita 0, 0. Yang kedua 1, 0. 1 ni X kan? 1. Sorry. Saya silap ni. Patutnya koordinat yang kedua yang ini. Okey. Koordinat yang kedua yang ini baru yang ketiga. Okey, sebab kita masuk 0, 0.5 dan 1. Pada X 0.5, Y kita sama dengan 2. Pada masa X sama dengan 1, Y sama dengan 0. So kita dah dapat bentuk dia separuh. Sambung sajalah. So bentuk graf kita. Cukup lah. Kita dapat 2 titik pun jadi dah. Saya ajar awak untuk kaedah ganti. So macam mana nak dapatkan nilai X? Yang ni lah melalui ini. Maksudnya range theta dia punya turutan 0, 0.5, 1, 1.5. Kalau awak tak percaya dengan diri awak tu, awak masuklah semua titik ni. Maksudnya akan ada 1, 2, 3, 4, 5 titik. So 5 titik ni awak akan dapat dan awak boleh sketch. Okey, sampai situ dulu. Okey, untuk soalan yang D dan E sama kaedah dia. Cuma bezanya kita gantikan nilai T. Saya tak mau tunjuk lah, awak tengok dalam buku tu. Dah panjang dah video saya ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.